Baik. Sekarang ini Syekh Said Ramadan Al-Buti berbicara berkenaan dengan isu kauniyat. Kauniyat ni adalah tentang isu makhluk. Okey. Makhluk ni of course termasuk alam ini, termasuk jin, manusia, malaikat dan sebagainya. So Syekh ada satu bab khas dipanggil sebagai kauniyat. Dan isu yang pertama sekali yang dibahaskan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti adalah berkenaan dengan konsep insan, iaitu al-insan. Okey. Dan ada 3 poin yang Syekh kata kita kena beriman dengannya berkenaan dengan manusia. Pertama sekali, manusia itu adalah sebaik-baik makhluk dan makhluk yang paling mulia sekali. Okay, ini pendirian yang dipegang oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelum ini, ada khilaf dalam isu ini dan Syekh pun mengetahui tentang khilaf tersebut dan menceritakannya. Yang tidak ada khilaf adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah makhluk terbaik. Okay, itu tidak ada khilaf kalangan para ulama. Tetapi sebagai bangsa manusia, adakah bangsa manusia itu makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada jin dan sebagainya? Secara pasti itu tidak ada ketuntasan padanya. Okey. Jadi poin nombor 2 adalah al-insan makhluk min haitsul jins min unsur at-turab wa mutakathirun min haitsul masdar min al-insan al-awwal Adam alaihi salam. Dan poin yang kedua yang kita kena beriman tentang manusia ni adalah manusia ini makhluk dicipta daripada unsur tanah. Okey. Dan mutakatsir, dan dia berkembang biak daripada manusia pertama yang dipanggil sebagai Nabi Adam ataupun Adam alaihis salam. Nombor 3, manusia itu dicipta daripada awalnya sudah sempurna. Okey. Maksudnya manusia tidak melalui proses evolusi sedikit demi sedikit daripada makhluk yang tidak kompleks kepada makhluk yang kompleks. Tak berlaku. So Syekh Said very clear, position dia tentang teori evolusi very clear. Dan insya-Allah kalau kita ada time hari ini, saya akan buka isu teori evolusi ini dan mungkin akan memakan 2-3 session. Sebab ini adalah isu kalam zaman kita. Okay? Isu kalam zaman kita antaranya adalah berkenaan dengan isu evolusi. Jadi saya ulang lagi sekali, Syekh kata berkenaan manusia ni apa kita kena percaya? Kita percaya bahawa manusia ni adalah sebaik-baik makhluk. Okay? Nombor 2 adalah manusia ini dicipta daripada tanah dan dia berkembang biak daripada seorang manusia, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia pada penciptaan dia itu sudah sempurna. Dia tidak melalui proses evolusi secara beransur-ansur. Okey? Maksudnya manusia tidak melalui fasa monyet ataupun chimpanzee dan sebagainya. Jadi Homo erectus ataupun Neanderthal dan sebagainya, lepas tu jadi Homo sapien. Tidak berlaku. Ini pegangan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya, terdapat perbezaan pandangan di kalangan Muslim academicians and scholars hari ini berkenaan dengan teori evolusi, tetapi pendirian Syekh Said Ramadan Al-Buti clear. Okey. Baik. Kita perpanjangkan lagi berkenaan dengan poin yang pertama, al-insanu afdalul makhluqat wa asyrafha. Okey. Kenapa penting bawa masuk isu ni? Dalam bab akidah, kenapa kita nak bercakap bahawa manusia ni adalah makhluk yang paling mulia? Minimum agreement adalah Rasulullah SAW adalah makhluk paling mulia. Dan kalau tak nak kata manusia ni sebagai makhluk paling mulia pun, paling tidak dia muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah satu bangsa makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isu ini penting ke tak penting hari ini? Saya nak bawa kita semua backtrack sedikit ke Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Okey. Ya, bila kita di sekolah ataupun di universiti, bila kita belajar sejarah Perang Dunia, ya, tak banyak dibicarakan berkenaan dengan bagaimana the Allied forces ataupun the axis of evil, orang kata, Jerman dan sebagainya, these parties yang involved dalam Perang Dunia ni, tak dijelaskan bagaimana mereka melihat kehormatan manusia, melihat the position of man. Yang dibicarakan banyak adalah berkenaan dengan apa? Sejarah, fakta, apa yang berlaku, siapa memerangi siapa, kerana apa, kejadian-kejadian politik yang berlaku, cetusan-cetusan insiden-insiden yang berlaku, dan bagaimana ia bermula, bagaimana ia berakhir, dates, ya, hari-hari penting, strategi-strategi yang mereka gunakan,
pembelotan-pembelotan yang berlaku, wira-wira yang keluar daripada peperangan-peperangan ini. Tapi sebenarnya at the core of this World War I dan World War II ini, bagaimana terjadi satu pembunuhan besar-besaran ataupun pertumpahan darah yang begitu dahsyat. Bahkan kita kata yang paling dahsyat dalam sejarah manusia adalah bagaimana negara-negara yang berperang ini melihat kehormatan manusia itu apa, nilai kemanusiaan itu apa. Dan memang terbukti pengkaji-pengkaji sejarah, sosiologi, ya, dan juga yang cuba mengaitkan dengan sejarah biologi, ya, sejarah biologi, mendapati bahawa pandangan negara-negara ini, bahkan ahli-ahli falsafah, saintis-saintis negara-negara ini pada waktu itu memandang manusia ni rata-rata ni sebagai binatang. Okay. Sebagai creature, sebagai satu organism yang mungkin hanya lebih kompleks daripada organisma-organisma lain. Kena faham beza Homo sapien dengan a human being, the son of Adam. Okay. Bila kita berbicara tentang manusia ni sebagai anak Adam, secara automatik ada Tuhan di sebaliknya, betul? Tapi bila kita berbicara berkenaan dengan Homo sapiens, pada zaman itu automatically detached from the concept of God, bahkan detached daripada agama-agama besar dunia. Kalau dulu, ya, sebelum keluarnya teori Darwin ini, teori evolusi ini, manusia dilihat sebagai makhluk yang mulia, special, creation of God. Itulah yang dipandang oleh golongan Yahudi, Kristian. Bahkan rata-rata manusia yang beragama dalam dunia ini melihat manusia sebagai satu makhluk istimewa. Dia bukan macam monyet, dia bukan macam lipas, dia bukan macam cacing, dia bukan macam cicak, dia bukan macam beruk, dia bukan macam ular. Tak, dia special. Dia adalah raja, ataupun dia adalah sebagai trustee, vicegerent, khalifah di atas muka bumi ini. Dan kekhalifahan dia itu dilantik oleh Tuhan. So automatik sudah ada perkaitan dengan Tuhan. Dan dia adalah makhluk yang mulia. Kalau berlaku pertembungan, siapa yang patut mati, beruk ataupun manusia, maka tidak ada perbezaan pandangan. Yang patut mati adalah beruk. Betul tak? Kalau kita terikat dalam satu situasi, terpaksa korbankan beruk ataupun korbankan manusia itu, salah satu saja pilihan kita, maka sepakat dalam hukum fiqah kita, bahkan dalam semua agama-agama besar dunia, manusia harus didahulukan. Betul? Kalau naik kapal, mungkin berlaku shipwreck ataupun kerosakan pada kapal tersebut, dan kapal tersebut hanya akan kembali stabil apabila sebahagian binatang, apabila sebahagian hidupan di atas kapal tersebut terpaksa dicampak keluar. Terpaksa dicampak keluar, maka tidak ada perbezaan pandangan, binatang yang harus dicampak. Okey, ini dalam ethics pun sama juga. Kalau dalam philosophy of ethics, of course, dia orang kalau tak percaya pada Tuhan, dia cannot arrive to that conclusion. Why should we sacrifice a gorilla instead of a human being? Kenapa? Tapi orang beragama punya pandangan jelas, sebab manusia special, tu je. Siapa yang kata manusia special? Bukan kita yang kata. Tuhan yang cipta kita kata macam tu.